Okey, ready. Baik. Jadi kalau kita tengok apa itu Atomy, Atomy ini sebenarnya adalah satu bentuk bisnes online. Okey. Dia satu bentuk bisnes online yang menjalankan bisnes online ini adalah Atomy. Dan kita semua adalah merupakan consumer kepada Atomy. Okey, tetapi tugas kita hanyalah sebagai consumer, sebagai pengguna saja, dan tugas kita hanya untuk mencerita, berkongsi cerita saja tentang perniagaan Atomy. Itu saja tugas kita. Menjadi consumer kepada Atomy dan bercerita tentang Atomy. Okey, kalau kita menjadi consumer kepada Atomy, kita hanya dapat barang. Tapi kalau kita menjadi consumer dan dalam masa yang sama kita bercerita tentang Atomy, kita boleh dapat income. Tu dia beza dia. Jadi Atomy yang menjalankan bisnes siapa? Atomy. Kita tak jalankan bisnes. Yang menyediakan produk adalah Atomy. Yang menyediakan shopping mall adalah Atomy. Yang ambil proses jual beli adalah Atomy. Yang proses bayaran adalah Atomy. Yang mengira berapa keuntungan adalah Atomy. Dan yang nak mengagihkan keuntungannya kembali kepada kita adalah Atomy. Okey, kita terlibat dengan bisnes Atomy dengan cara yang sangat minima. Apa tugas kita? Jadi consumer kepada Atomy dan seterusnya menceritakan tentang Atomy. Itu sahaja Atomy. Tak payah nak menjual, tak payah nak berkempen, pergi bawa barang sana sini, tak payah benda tu semua sebenarnya dalam Atomy ni, okey? Baik. Kalau kita tengok, biasanya bila kita nak beli barang, kita pergi kedai, kita beli barang, proses barang tu kita nak dapat macam mana, cara dia bermula dengan apa yang saya tulis, model bisnes itu. Okey, kita tengok tentang model bisnes, bagaimana daripada kilang sampai kepada pemborong, sampai kepada pekedai, peruncit, pusat beli belah, shopping mall. Baik, kemudian baru masuk ke bakul kita sebagai consumer. Untuk produk tu kita pilih, produk tu ada banyak, kita pergi dekat Jasco ke Giant kan, kita pergi kita tengok banyak produk. Untuk produk tu masuk ke dalam bakul kita, macam-macam cara yang dilakukan oleh businessman. Dia akan terpaksa, orang berniaga akan buat iklan, pakai promoter, pakai agent, pakai jurujual, letak pameran, packaging yang cantik. Semuanya akan dilakukan untuk memastikan produk tu masuk bakul kita. Baik. Jadi kos yang terlibat daripada kilang tu tadi, kos untuk pemborong, peruncit, untuk kedai, untuk iklan, untuk promoter, untuk agent, untuk jurujual. Kos tu tadi siapa yang tanggung? Kita yang tanggung sebagai consumer. Baik, jadi bila syarikat ini shopping mall ini buat keuntungan, dia tak boleh nak agih keuntungannya kepada kita sebab mereka ada banyak kos yang nak ditampung. Kos pekedai, kos shopping mall, kos pekerja, kos promoter, kos agent, kos macam-macam kos yang terpaksa ditanggung oleh perniagaan tersebut. Jadi tak mungkin dia boleh kongsikan keuntungannya kepada kita. Jadi bila kita berbelanja RM100, kita bawa balik barang RM100, maka itulah sahaja yang kita dapat, tak lebih daripada itu. Baik. Model bisnes yang kedua adalah apabila dalam bentuk multi-level marketing. Iaitu daripada kilang sampai kepada syarikat, pemborong tu syarikat, kemudian sampai kepada stokis, stokis sampai kepada agent, agent sampai kepada customer. Dalam konteks ini, dalam bentuk perniagaan ini, satu-satu syarikat itu dia akan sangat menjaga agent atau distributor dia. Kejayaan agent adalah kejayaan kepada syarikat. Maknanya kalau agent membuat jualan yang tinggi, bermakna syarikat membuat keuntungan yang juga tinggi. Jadi sebab itu, maka dia akan jaga agent, dia akan jaga distributor dia. Dan biasanya apabila satu-satu syarikat barang masuk dalam syarikat MLM, kita tahu pertama barangnya mahal daripada biasa. Kenapa mahal? Disebabkan terpaksa sebahagiannya diperuntukkan untuk bayar agent dan distributor. Commission agent dan commission distributor. Dan apabila kita nak join satu-satu syarikat MLM, biasanya ada registration fee, ada yuran tahunan, dan kemudiannya ada starter set, ada pembelian awal yang kita perlu belikan, dan ada juga harga yang berbeza-beza.
Maknanya kalau harga runcit retail harga lain. Bila dah join ahli, ahli akan dapat harga lain. Leader akan dapat harga lain. Jadi stokis akan dapat harga lain. Jadi dia ada perbezaan harga. Yang mana harga-harga yang berbeza itu, maka wujudnya apa yang disebut sebagai overriding. Maknanya dalam MLM biasanya apabila seseorang beli barang, maka orang di atas mereka dah boleh kira dah berapa keuntungannya. Okey, sebab dia dah tahu dah. Okey, orang bawah tu beli dia dapat 20%. Grup ni beli dia dapat 5%. Yang sana beli dia dapat 10%. Jadi dia dah boleh kira overriding dia. Sebab itulah kadang-kadang banyak MLM yang mana sistem marketing plan-nya akhirnya menjadi money game. Money game macam mana? Dia suruh orang masuk, lepas tu dia suruh orang tu beli barang banyak. Dia suruh orang tu labur duit banyak-banyak. Okey, sebab apa? Di situ dia dah nampak dah macam mana pembahagian keuntungannya kepada orang di atas. Macam mana nak lahirkan seseorang yang pangkat-pangkat tertentu dan sebagainya. Dia dah nampak dah semua tu, maka dipujuk, dipengaruhi orang di bawah yang baru masuk untuk melabur dalam jumlah yang banyak. Ada yang sampai 20-30 ribu, ada yang sampai 40 ribu, 50 ribu pun ada. Ada yang sampai pinjam buat pinjaman bank ada. Ada yang sampai pakai kad kredit swipe berpuluh ribu pun ada. Okey? Tak kita ini reality. Jadi bila ada overriding, mudah untuk leader-leader setengah leader dia akan tukar sistem itu menjadi money game. Okey. Baik. Jadi oleh sebab itu kalau kita tengok MLM juga biasanya akan ada maintain, kena jaga, kena maintain, maknanya kena beli setiap bulan. Okey, ada minimum purchase setiap bulan kena beli. Maknanya kena maintain tiap-tiap bulan. Itu biasanya MLM. Dan biasanya juga bila kita tengok dalam MLM ni, produk dia yang kita tengok, produk yang dipilih produk-produk yang susah cari dalam pasaran. Sebab apa? Sebab supaya sukar untuk orang membandingkan harga. Jadi orang tak boleh nak banding. Jadi bila dia letak harga berapa pun orang terima sajalah sebab tak ada perbandingan dengan di luar. Okey? Baik. Tetapi tidak dengan Atomy. Atomy adalah satu syarikat yang konsep dia apa? Dia nak bawa barang daripada kilang terus kepada consumer pada harga yang serendah-rendah yang boleh. Okey, jadi Atomy ini dia akan ambil daripada kilang produk-produk yang berkualiti dan dia ambil produk-produk yang kita boleh bandingkan. Maknanya produk-produk yang ada dalam Atomy adalah produk yang kita boleh bandingkan dengan kedai. Jadi sebab itu Atomy menawarkan produk-produk pada harga yang boleh tuan-tuan dan puan-puan bandingkan. Berus gigi, berapa harga berus gigi kat kedai, berapa harga berus gigi Atomy. Misalnya kita nak beli misalnya ubat gigi, berapa harga di kedai, berapa harga di Atomy. Okey, sabun cuci pinggan, berapa harga di kedai, berapa harga di Atomy. Berapa pula kos penggunaan. Jadi kalau kita tengok, kita boleh lihat macam mana apabila berbelanja dekat Atomy ini sebenarnya lebih menjimatkan, sama ada kerana kita dapat kuantiti yang lebih banyak ataupun kita dapat harga yang lebih murah pada kualiti yang sama. Kita jangan bandingkan dengan kualiti yang berbeza-beza. Contohnya ubat gigi, macam-macam ubat gigi. Ubat gigi yang full chemical murah. Tetapi kalau yang organik mahal. Yang natural mahal. Jadi oleh sebab itu kita kena bandingkan ikut kepada benda yang sama. Jangan kita bandingkan benda yang tak sama dengan maka harganya tak betul untuk kita bandingkan. Okey? Jadi Atomy dia akan ambil barang-barang daripada kilang, diletakkan dalam satu shopping mall. Okey, maknanya daripada kilang terus masuk shopping mall dia. Dan dalam shopping mall ini produk-produk yang nak masuk dia dah pun ditapis dengan sebab tagline untuk Atomy adalah absolute quality, absolute price. Harga barang yang berkualiti pada harga yang patut. Okey, maknanya tadi kalau kita nak beli produk yang kualiti yang sama di luar, harganya pasti lebih mahal. Okey, jadi kalau kita boleh beli barang yang sama kualiti dengan harga yang lebih murah di luar, bermakna Atomy fail dari segi tagline dia. Sebab itulah okey, dia berani berikan kepada kita, okey, pertamanya sekali 30 days money back guarantee. Maknanya tadi bila kita beli belah dekat Atomy, beli barang apa sekalipun, kita ada 30 days money back guarantee. Kemudian produk yang diberikan produk-produk yang terpilih. Maknanya dia dah pilih daripada banyak kilang produk-produk yang mana
produk yang diambil masuk produk-produk yang terpilih. Dan produk-produk ini macam saya kata itu produk-produk yang ada dekat luar. Ada dekat kedai biasa yang kita boleh tengok dan boleh kita bandingkan harga dia. Okey, tapi macam saya kata tadi, banding apple to apple. Okey, jangan kita banding apple dengan orange. Okey, kita bandingkan apple to apple. Dan juga setiap barang yang kita beli maka akan ada PV. Okey, maknanya tadi kalau kita selama ni kita berbelanja RM100, kita pergi beli dekat shopping mall RM100. Kita bawa balik barang RM100 dan itu saja kita dapat. Dalam Atomy kita pergi berbelanja RM100, maka kita boleh belanja RM100, kita bawa balik barang dan dalam masa yang sama kita ada point value, PV. Bila ada PV maknanya kita boleh cipta pendapatan. Itu beza dia. Kalau kita bawa balik barang tanpa PV, maknanya tak ada apa-apa. Kalau kita bawa balik barang, ada PV, point value, maknanya kita boleh cipta pendapatan. Jadi itu dia Atomy. Atomy nak potong semua kos-kos orang tengah. Komisen-komisen yang tak sepatutnya. Tidak ada kedai, tidak ada promoter, tidak ada jurujual, tidak ada dipanggil agent, tidak ada tempat ruangan display, tak ada semua tu. Okey? Sebab itu dalam Atomy semua orang berbelanja di satu kedai saja iaitu Atomy Online Shopping Mall. Semua orang berbelanja di situ. Okey, kalau kita berbelanja di tempat lain maka tak sah. Pertama dia tak jamin kualiti. Yang kedua kita tak dapat point, tak dapat PV, kita tak dapat cipta pendapatan. Semua orang kena beli di Shopping Mall Atomy dan semua orang membeli pada satu harga yang sama. Bila kita join member, berapa harga kita as a member? Sama saja. Kalau kita sama dengan harga tak member, tak member tak boleh membeli. Kalau kita bukan member, kita pergi shopping mall nak membeli, tak boleh membeli kalau tak jadi member. Jadi wajib jadi member untuk membeli. Jadi bila kita jadi member, kita nak membeli, harga kita sama saja semua orang. Maknanya Atomy ambil 100% keuntungan yang bila kita membeli. Kemudian Atomy akan agihkan keuntungan itu kepada kita, kepada mereka yang layak. Mereka yang jadi tukang cerita, mereka yang tukang mengembangkan bisnes Atomy ini. Bantu Atomy berkembang. Maka orang-orang ini akan dibayar bonus. Jadi dalam ni kita kena tengok dua benda yang sangat berbeza. Saya rumuskan. Pertama, join Atomy free. Tak kena bayar 1 sen pun. Dua, tak perlu nak maintain tiap-tiap bulan, tak perlu. Tak ada keperluan untuk beli setiap bulan, tak perlu maintain. Okey. Tiga, tidak ada overriding. Bermakna bila kita beli, tak ada konsep aku beli hari ni orang atas dapat. Tak ada. Bila kita membeli di Atomy, orang atas tak dapat apa-apa. Okey, kita membeli dekat Atomy, orang atas tak dapat apa-apa, saya beritahu. Habis yang dia dapat bonus, itu adalah pembahagian keuntungan yang Atomy sendiri dapat dan kemudiannya dia agihkan macam hibah. Dalam Islam macam hibah, makna dia agihkan. Kalau kata Atomy untung besar, maka dia agihkan keuntungannya, besarlah kita dapat. Kalau Atomy untungnya kecil, masa dia agihkan keuntungannya, kecillah kita dapat. Atomy mengagihkan keuntungannya. Kalau di shopping mall lain, dia dapat keuntungan 100%, dia ambil kat dia semua. Sebab dia nak cover kos kedai, kos promoter, kos apa semua tu kan. Tetapi dekat Atomy dia ambil 100%, disebabkan tidak ada kos-kos tu semua, maka Atomy akan ambil 30% saja keuntungan, 70% diberikan balik kepada konsumer yang layak. Saya sebut konsumer yang layak. Kenapa pula konsumer yang layak? Konsumer yang datang yang tak nak cipta pendapatan, dia hanya daftar ahli untuk beli barang, dia tak layak dapat income. Yang layak dapat income, consumer yang nak cipta pendapatan, yang bila waktu dia dah daftar, dia bagi IC kepada Atomy untuk sebagai verification bahawa ya aku ni wujud, ya aku ada bank account, untuk Atomy masukkan commission dalam bank account dia dan sebagainya. Sebab ada orang dia kata dia nak join Atomy tapi dia tak nak bagi IC. Bahaya bagi IC. Walaupun Atomy dah tunjuk dah clause-clause dalam perjanjian tentang privacy dan sebagainya, tak nak bagi IC. Tak menjadi masalah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak jadi IC, tak bagi IC, maka tuan-tuan dan puan-puan daftar saja sebagai consumer, jadi pengguna, tapi tak boleh nak cipta pendapatan. Itu sahaja. Kalau nak cipta pendapatan, kena scan IC depan,
hantar kepada Atomy tanda tuan-tuan dan puan-puan wujud. Wujud betul. Rakyat Malaysia betul. Nanti sebab Atomy nak bagikan commission, tengok-tengok nak masuk bonus tak dapat. Jadi sebab itulah perlunya verification. Okey? Baik. Jadi itu dia Atomy yang mana daripada kilang terus sampai kepada consumer melalui online shopping mall. Okey? Baik. Kalau kita tengok, mari kita tengok sikit tentang Atomy. Atomy ni dia baru saja 10 tahun, bermula pada tahun 2009. Baik, dalam masa 10 tahun daripada satu syarikat yang bermula di Korea yang tak ada apa-apa, tak tahu apa-apa, orang tak kenal apa-apa, dalam masa 10 tahun, tahun lepas Atomy menduduki tempat ke-11 dari segi jualan dunia. Okey? Maknanya tadi kalau kita bandingkan dengan syarikat-syarikat lain dah berpuluh-puluh tahun. Ya, ada yang bermula daripada tahun 1883, 1886 kalau kita tengok dekat senarai itu kan. Bermakna Atomy ni baru sangat. Tetapi walaupun baru, dia dah duduk tempat ke-11. Atomy baru masuk, tahun lepas baru masuk 13 buah negara. Tahun ini baru masuk China dan juga nak masuk India. Tapi tahun lepas baru masuk 13 buah negara. Dengan masuk 13 buah negara, Atomy dapat buat sale menduduki tempat ke-11, sedangkan syarikat-syarikat yang ada di atasnya telah pun masuk berpuluh-puluh, malah ada yang dah masuk ke 100 buah negara. Okey? Jadi kita kena lihat bagaimana Atomy berkembang dengan sangat pantas. Bayangkan sebuah syarikat yang join free, tak perlu pun nak beli barang kalau tak ada keperluan dan tak perlu nak maintain, tetapi boleh duduk tempat ke-11 dunia. Okey? Baik. Bila saya kata tak perlu nak beli barang, untuk tak perlu nak jual-jual, ada orang nanti bila dalam Atomy nanti bila King Sultan ceritakan tentang marketing plan, maka dia akan ceritakan bagaimana setiap ahli ada pembelian wajib iaitu 10,000 PV lebih kurang RM88, RM83, RM90 untuk dapat 10,000 PV sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Okey. Itulah saja pembelian. Baik, itu bukan modal berniaga. Modal berniaga apa dia? Modal berniaga ni modal kita beli barang, kita ada modal, kita jual, kita ada keuntungan. Itu modal. Tapi ini bukan modal. Ini adalah sokongan. Maka tanda kita menyokong wujudnya Atomy, tanda kita sokong bisnes Atomy, maka Atomy minta kita bila dah join, kalau nak cipta pendapatan, maka buat pembelian terkumpul sekurang-kurangnya 10,000 PV lebih kurang RM100. Itu sahaja sepanjang hayat kita itu. Dan setahun sekali buatlah pembelian walaupun satu barang. Berus gigi satu pun tak apa, penyental periuk satu pun tak apa, baru harga RM12, RM15 pun jadilah. Itu pun cukup dah sebagai tanda kita sokong bisnes Atomy. Sebab apa, takkan mungkin kita datang ke satu syarikat, kita nak duduk dalam syarikat itu, kita nak buat pendapatan dengan syarikat itu, kita nak duit, nak suruh Atomy bayar kepada kita, tapi kita tak nak sokong, walaupun satu barang pun kita tak nak beli. Maka tak adil lah. Tak adil kepada syarikat yang nak berkongsi pendapatan kepada kita, kita langsung tak tunjuk sokongan. Jadi tanda kita menyokong perniagaan ini, itulah dia 10,000 PV terkumpul sekali sepanjang hayat kita. Adakah itu modal? Bukan modal. Sebab kita tak perlu jual. Kita hanya beli untuk keperluan kita sendiri sahaja. Okey? Baik. Kita pergi sikit untuk siapa di belakang Atomy. Sebab apabila kita kena tahu siapa di belakangnya. Kenapa kita kena tipu selama ni? Sebab kita tak kaji syarikat. Kenapa kita banyak duit kita hangus selama ni? Sebab kita kena tipu sebab syarikat itu tak kukuh sebenarnya. Jadi sebab itu penting sangat kalau kita nak buat bisnes, okey, kita kena kaji siapa di belakang syarikat tersebut. Okey, kena tengok syarikatnya. Kalau kata syarikat tak kukuh, jangan kita terlibat sebab kita hanya merisikokan pelaburan kita, merisikokan penat lelah kita, merisikokan masa kita sebab syarikat tak kukuh. Jadi sebab itu, masa saya nak join Atomy bulan 4, saya telah ambil masa 2 minggu kaji latar belakang syarikat.
Dan saya dapati syarikat ini adalah di belakangnya ada dua gergasi besar. Iaitu pertama Kolma. Kolma adalah sebuah syarikat kilang kecantikan dan juga kilang produk-produk kesihatan di dunia. Okey, yang mana usia Kolma dah 100 tahun. Kolma Korea dah 30 tahun. Jadi kalau kita tengok Kolma ni dia menghasilkan produk-produk jenama yang besar-besar, yang jenama besar-besar. Contoh ada produk Amway yang dihasilkan oleh Kolma, ada produk Mary Kay dihasilkan oleh Kolma, ada produk Lancome yang dihasilkan oleh Kolma, ada produk Simplicity yang dihasilkan oleh Kolma, ada produk jenama hebat-hebat semua yang mana dihasilkan oleh kilang Kolma. Baik. Dan KAIRI pula adalah satu institut penyelidikan nuklear di Korea yang mempunyai formula ataupun teknologi yang boleh dikomersialkan. Baik, KAIRI tak nak bagi teknologi dia kepada Kolma Korea sebab KAIRI tidak ada pegangan share dalam Kolma Korea. Jadi, KAIRI telah pun meminta supaya Kolma Korea minta dibuat kerjasama dengan mewujudkan satu syarikat yang baru iaitu Kolma B&H. Kolma B&H diwujudkan supaya Kolma Korea ada share, KAIRI ada share. Maka apabila dah ada share macam tu, barulah KAIRI memberikan teknologinya kepada Kolma B&H dan Kolma Korea pula memberikan teknologinya kepada Kolma B&H. Maka sebab itulah produk-produk yang ada dalam Kolma B&H adalah produk-produk yang lebih advance, yang lebih ke depan, yang lebih maju berbanding dengan parent company-nya iaitu Kolma Korea. Faham Kolma Korea ni dah memang menghasilkan jenama yang besar-besar. Tetapi bila dia wujudkan Kolma B&H dengan kerjasama KAIRI, maka teknologi KAIRI diberikan kepada Kolma B&H yang enhance, yang menyebabkan formula-formula yang ada itu menjadi lebih hebat. Misalnya skincare menjadi skincare yang lebih dahsyat kesan dia. Itu yang bagusnya bila ada Kolma B&H. Jadi di belakangnya ada dua gergasi besar. Baik, maka bila Kolma B&H dah wujud, Kolma B&H ni kilang. Dia tak buat kerja-kerja marketing. Maka Atomy adalah marketing arm kepada Kolma B&H. Jadi bila Atomy dah mula bersama dengan Kolma, marketkan pasaran-pasaran di pasaran produk-produk Kolma B&H, sehinggalah Kolma B&H menjadi sebuah syarikat kilang yang masuk bursa saham Korea Kosdaq pada tahun 2015. 5 tahun selepas penubuhan dia. Okey, dahsyat. Dan ini adalah Kolma dunia. Okey, yang mana saya beritahu tadi 100 tahun dah usia dia. Dia buka Jepun dulu sebelum dia buka di Korea. Jadi Jepun, kalau kita sebut produk SK2, itu Kolma Jepun yang buat tu. Okey. Dan ini adalah KAIRI. Baik, ini adalah contoh saham turun naik saham kilang Kolma B&H. Jadi kita boleh tengok syarikat Atomy ni di belakang dia, kilang yang diambil barangnya, kilang yang masuk bursa saham. Kemudian Atomy itu sendiri prestasi pencapaiannya 10 tahun yang lepas sampai masuk tempat ke-11 dari segi networking dunia, dari segi jualan. Okey, malah kalau kita tengok dalam keadaan tahun lepas semua syarikat menurun, negatif dia punya growth, tetapi Atomy positif hampir 14% dari segi growth. Jadi begitulah majunya, meningkatnya pantasnya Kolma ataupun Atomy di pasaran dunia. Okey, baik. Dan selain daripada ada lebih kurang 500 rangkaian produk di Kolma Atomy Korea, dan yang dibawa masuk dalam 200 item termasuklah barang-barang keperluan rumah, barang-barang makeup, barang-barang skincare, barang-barang suplemen, dan macam-macam lagi. Okey, contoh ini adalah antara produk-produk yang dibawa masuklah, pencuci pinggan mangkuk, pencuci baju, kopi, ubat gigi, berus gigi dan sebagainya. Maknanya barang-barang yang kita ada ni adalah barang-barang yang merupakan keperluan-keperluan harian kita. Dan selama ni kita dah berbelanja dah, kita dah ada bajet untuk semua ni dah. Tapi kita telah berbelanja, kita
keluarkan duit, okey, kita keluarkan duit, kita tak dapat apa-apa. Kita berbelanja, kita dapat barang, tak dapat lain pada barang. Kali ni di Atomy kita nak tuan-tuan dan puan-puan berbelanja, tapi dalam masa yang sama, hasil daripada perbelanjaan itu tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat income, dapat duit. Okey? Baik. Macam mana cara Atomy mengagihkan, okey, mengagihkan keuntungan dia? Daripada 100% yang Atomy untung, Atomy cuma ambil 30%, 70% diberikan kepada konsumernya semula. Okey, dia akan beri balik pada kita. Kita tengok semua orang ada perbelanjaan wajib kan, iaitu ubat gigi, sabun mandi. Semua orang bila dah habis ubat gigi mesti beli. Sabun mandi tak ada orang bila dah katakan sabun mandi dia habis, dia kata tak apalah minggu ni kita mandi kebau dah lah, tak ada. Ataupun orang habis ubat gigi dia kata tak apalah minggu ni tak payah gosok gigi lah belaka kat rumah ni, tak ada. Kita ada perbelanjaan wajib. Yang kita nak dalam konsep Atomy ni, kita nak tuan-tuan dan puan-puan tak payah ada modal ataupun duit lain untuk bermula dengan Atomy. Cukup dengan menukar jenama sahaja. Baik, malah nak menukar jenama ni, tuan-tuan dan puan-puan tak payah nak tukar jenama ni sepanjang hayat pun kalau tuan-tuan dan puan-puan tak suka. Tuan-tuan dan puan-puan tukar jenama ini sekali saja seumur hidup dengan 10,000 PV. Okey? Tukar. Sebab apa? Sebab Atomy sangat yakin kepada kualitinya. Sebab kebanyakan orang bila dah tukar kepada jenama Atomy, dia akan sangat suka dan seterusnya dia akan mula berbelanja dengan produk-produk yang lain. Okey? Baik. Jadi semua produk ada PV. Jadi siapa pengguna yang bijak? Pengguna bijak bila beli barang dia akan pilih barang berkualiti dan barang tu pula dia pilih pada harga yang paling rendah. Dia dapat money back guarantee, dia dapat point value dan boleh jadi income. Ini baru namanya pengguna yang bijak. Jadi semua produk yang ada PV. Bila kita ada PV, maknanya kita ada income. Contoh dia, okey, untuk Atomy RM1 lebih kurang 100 PV. Maknanya kalau kita nak mulakan perniagaan Atomy ni, kita boleh bermula dengan 10,000 PV sahaja. Mula dengan 10,000 PV. Iaitu lebih kurang RM100 saja perbelanjaannya. Nak belanja terus RM100 boleh, nak belanja sedikit berdikit pun boleh. Okey, itu mengikut kemampuan kita. Tapi saya beritahu semua orang memang ada bajet ni untuk berus gigi, untuk ubat gigi, untuk sabun mandi, untuk sabun basuh baju, semuanya dah memang ada bajet ni. Tukarkan kepada jenama Atomy sahaja, itu sahaja, tak perlu pun modal-modal lain untuk berjaya dalam Atomy. Okey? Dan macam mana Atomy berikan keuntungan? Yang itu saya akan lepaskan kepada sahabat saya, saudara King nanti. Dia akan ceritakan tentang compensation plan. Macam mana Atomy mengagihkan perkongsian dia, mengagihkan keuntungannya dengan semua orang. Okey, sebab dia tak ada overriding macam saya kata. Dia tak ada kita beli orang bawah, beli orang atas dapat, tak ada. Dia perkongsian keuntungan. Jadi macam mana Atomy mengagihkan keuntungan sehingga kan ada orang dapat RM80 sehari, ada orang dapat RM250 sehari, ada orang dapat RM500 sehari, ada orang dapat RM1,000 sehari, ada orang boleh dapat RM1,500 sehari, sampailah maksimum ada orang boleh dapat RM5,000 sehari. Itulah maksimum Atomy akan bagi kepada semua orang. RM5,000 sehari untuk bonus konsumernya. Okey, jadi oleh sebab itu saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, dengan menukar jenama, dengan join free, dengan tak payah maintain, dengan tak payah keluar modal, tetapi dapat pendapatan sampai maksimum boleh dapat RM5,000 sehari, okey ke tak okey? Memang sangat okey. Dan dengan jangan kata RM5,000, ramai orang kalau dapat RM80 sehari pun dah seronok. Dapat RM250 sehari pun dah seronok. Jadi oleh sebab itu mari kita tengoklah ya, bagaimana sebenarnya cara Atomy mengagihkan keuntungannya. Okey? Dan untuk bab itu saya akan minta sahabat saya King ni, mana dia online, okey. Saya akan minta dia sekejap Saya nak mute unmute. Ada, boleh unmute sendiri, tak apa. Okey, so saya minta King untuk ceritakanlah pasal conversation plan. Silakan King.